وتتم علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية نصوحا ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أهمنا ما نعرف به أوامرك ونعرف به نهيك وصلاة الله وألهم الملائكة المقربين واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار نعمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا سرنا ولساننا وحملة من لساننا ويفقهوا قولنا. قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Sekarang maka adapun azan yang mengenai dia di dalam dunia itu. engkau maka adapun enam yang mengenaikan dia di dalam dunia itu, maka yang pertama ditanggalkan oleh Allah akan berkat daripada umurnya. Kita ulang balik pada awal. Katanya, dan diriwayat daripada Nabi SAW bahwasanya sabda ya Nabi, barang siapa bermudah-mudah dengan sembahyang, nescaya didendakan dia dengan 15 denda. Siapa-siapa meringan memudah-mudahkan dengan sembahyang, nescaya didendakan dia dengan 15 denda. 6 daripadanya di dalam dunia dan 3 di tak kala mati, dan 3 pulanya di dalam kubur. Dan 3 tak kala keluar daripada kubur. Jadi pada ketika bangkit. Jadi 15 perkara yang didendakan kepada orang yang bermudah-mudah dengan sembahyang, maknanya dia tidak sembahyang. 15 perkara yang didendakan. 6 perkara tu pada masa hidup dunia. Maka dia katanya, maka ada pun 6 yang mengenaikan dia di dalam dunia itu. 6 dendaan yang mengenaikan dia kan orang yang barang siapa bermudah-mudah dengan sembahyang itu di dalam dunia pada masa dia hidup dunia. Maka yang pertama ditanggalkan oleh Allah akan berkat daripada umurnya. Allah Ta'ala menanggalkan, membuangkan, menghilangkan akan keberkatan dalam daripada umur. Dikarenakan umur itu hidup. Ditanggalkan oleh Allah akan berkat daripada umurnya, yakni daripada hidupnya. Maknanya hidupan orang yang tak sembahyang itu hidupan yang tidak ada keberkatan. Tidak ada keberkatan bagi orang yang tidak sembahyang. Itulah maksud dia. Ditanggal, dibuang oleh Allah Ta'ala, dia akan berkat. Allah Ta'ala tidak beri keberkatan pada hidupnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, disapu oleh Allah akan tanda orang yang salihin daripada mukanya. Yang kedua, dendaan yang kedua pada masa dia hidup dunia, dengan sebab dia tak sembahyang itu ialah disapu oleh Allah, dibuang oleh Allah, akan tanda orang yang salihin daripada mukanya. Jadi pada wajah pada muka bagi orang yang soleh-soleh ada tandaan.
berseri muka dia. Kita tengok orang-orang yang soleh, ada nur di muka dia, bercahaya, berseri di muka dia. Tetapi kalau orang yang tidak sembahyang, maka Allah Ta'ala sapuhkan, Allah Ta'ala buangkan akan tanda-tandaan orang yang soleh daripada mukanya. Jadi di muka dia tu tidak ada tandaan orang yang soleh. Kalau kita dapat perhati kepada wajah-wajah muka-muka bagi orang-orang yang soleh, kita akan dapat bahawa muka dia tu berseri, bercahaya dengan sebab dia tu sembahyang. Tetapi kalau orang yang tak sembahyang itu, kita boleh tengok di muka dia tu tidak ada nur, tidak ada tandaan bagi tidak ada tandaan soleh pada muka dia. Sebab Allah Ta'ala buang daripada dia. Dia tak akan jadi orang yang soleh sekiranya kalau dia tu tidak bersembahyang. Itu yang kedua. Apa dia, simahum min asaris sujud, tanda muka mereka itu tu daripada kesan bekas sujud. Sujud tu maknanya dikarenakan sujud tu ialah sembahyang. Jadi orang yang sentiasa sembahyang, orang yang kuat sembahyang, ada tandaan sembahyang dia, ada tandaan orang ada tanda soleh pada muka dia. Tetapi kalau dia tu tidak sembahyang, maka tandaan itu tidak ada. Dan yang ketiga, tiap-tiap amalan tiada diberi pahalakan dia oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya. Dendaan yang ketiga, tiap-tiap amalan yang lain daripada sembahyang. Dengan sebab sembahyang dia tak sembahyang, tetapi kalau dia tu setengah orang tu tak sembahyang tapi sedekah dia suka. Amalan yang lain-lain daripada sembahyang yang dia buat itu, maka tiada diberi pahalakan dia oleh Allah Ta'ala atasnya, yakni kerana amalan itu. Jadi tetapi bukan maksud tak diberi pahala, tetapi maksudnya pahala yang sepenuh. Tidak diberi pahala, ni tiada diberi pahala yang sepenuh akan dia oleh Allah Ta'ala. Jadi maknanya dapatlah dia sedekah kalau dia ikhlas, dapat. Kalau dia puasa dengan secara ikhlas, dapat juga pahala puasa dia. Tetapi pahala yang sepenuh, sebagaimana yang kita orang yang sembahyang dapat, dia tak dapat. Bukan katanya langsung tak dapat. Bukan katanya langsung dia tak dapat, tetapi dapat juga. Tapi kesempurnaan pahala dia tu tak dapat. Itu yang ketiga. Tak dapat pahala yang sepenuh daripada tiap-tiap amalan yang dia lakukan. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, tiada mengangkat Allah Azza wa Jalla baginya akan doa kepada langit. Tiada mengangkat, bawa naik oleh Allah Ta'ala baginya, bagi orang barang siapa yang memudahkan sembahyang, orang yang tak sembahyang itu akan doa kepada langit. Doa dianya tidak diangkat kepada langit. Yang dimaksud kepada dengan kata diangkatkan doa dia kepada langit itu maknanya diterimakan. Diterimakan sebab salah satu daripada doa nak diterima itu, orang yang berdoa itu orang yang soleh. Sekiranya sebagaimana sebut dalam hadis, katanya dia mengadakan musafir, tapi wasiyabuhu haramun wa ta'amuhu haramun wa syarabuhu haramun, fa aina yustajabulah. Maka di manakah nak terimakan doa dia? Dengan sebab dia tak sembahyang, maka adalah dia di dalam keadaan kotor, dengan keadaan berdosa, maka doa dia Allah Ta'ala tak diterima. Sebab Allah Ta'ala nak terimakan doa, salah satu daripada sebab mudah diterimanya ialah doa yang didoakan oleh orang-orang yang soleh. Apabila orang yang soleh berdoa, maka senang diterima oleh Allah Ta'ala.
Tetapi orang ini dia tak sembahyang, maka doa dia tu ditolak oleh Allah Ta'ala, tak diterima. Itulah maksud katanya doa dia tu tidak diangkat kepada langit. Contohnya diangkat kepada langit maknanya tak diterima. Seperti kita buat surat, kita tulis surat satu suratan, nak minta sesuatu perkara kepada kerajaan, tu apabila kita diserahkan surat itu kepada pegawai, pegawai tidak ambil surat itu, serah kepada kerajaan. Letak di meja dia, duduk atas meja dia situlah. Jadi maknanya tak sampai kepada tangan kerajaan. Jadi kerajaan tak boleh tahu lah. Apa yang dia perlu, apa yang kita minta kepada dia tu dia tak tahu. Itu maksudnya tidak diangkat kepada langit, tapi maksud yang paling ringkasnya tak diterimakan oleh Allah Ta'ala akan doanya. Itu dendaan yang keempat yang berlaku pada masa hidup dunia. Dua lagi. Dan yang kelima, dimurkakan dia oleh segala makhluk pada negeri dunia. Yang kelima, dimurkakan dia. Dimurkakan dia oleh segala makhluk Allah pada negeri dunia. Dimurka tu dia kita dah maklum bahasanya apabila kita sembahyang, apabila kita ambil wuduk, diampunkan dosa kita. Apabila kita berjalan kepada tempat sembahyang, segala makhluk jadi saksi, segala makhluk minta ampun kepada kita selama mana kita duduk dalam sembahyang, selama mana kita duduk dalam majlis ilmi, selama mana kita duduk dalam majlis az-zikri. Tetapi kalau orang yang tak sembahyang, segala makhluk tidak minta ampun kepada dia dengan sebabnya dia tak suka kepada orang yang tak sembahyang. Sebab banyak beberapa hadis yang menyebutkan apabila seorang itu duduk dalam majlis ilmi ke, duduk dalam majlis zikir, duduk dalam sembahyang, pergi kepada tempat sembahyang, duduk dalam sembahyang jemaah, maka makhluk-makhluk walaupun ikan di laut tu sentiasa minta ampun untuk dia. Tetapi kalau orang itu tak sembahyang, maka dimurkakan dia oleh segala makhluk. Jadi makhluk tak minta ampun tidak apa kepada dia, tak disukai oleh segala makhluk. Walaupun manusia yang pandang pada zahir dia suka kepada orang tak sembahyang sekalipun, tetapi makhluk yang lain tak suka kepada dia. Dan yang keenam, tiada baginya habuan pada doa segala orang yang soleh. Yang keenam, tiada baginya, bagi yang memudahkan sembahyang, yang meninggalkan sembahyang itu, tiada apa dia? Tiada habuan pada doa orang-orang yang soleh. Tak dapat habuan daripada doa-doa orang yang soleh. Macam mana keadaan dia? Contohnya kita apabila kita sembahyang, kita berdoa selepas sembahyang, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kita selalu doa dengan doa gitu. Tetapi maksud doa sana itu Allahumma ighfir, ampun oleh kamu, lil muslimin, akan segala bagi orang-orang muslim dan orang muslimat, yang mukminin dan yang mukminat. Jadi dalam doa kita minta ampun kepada segala orang Islam, tak kira lelaki dan perempuan. Tetapi orang Islam mana yang masuk dalam doa? Orang-orang Islam tadi, dalam doa kita orang Islam yang sembahyang. Jadi maknanya orang Islam yang tidak sembahyang tak masuk dalam doa kita, walaupun kita kata Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, tak masuk orang yang tak sembahyang. Jadi kita orang sembahyang, sebagaimana sebut dalam hadis, ada sebut dalam Riyadus Salihin, bahwasanya orang yang solah apabila dia bangun tengah-tengah malam, dia berdoa, maka dalam doa dia tu masuk juga, disunatkan doa itu dengan secara umum. Maka contohnya tadilah Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, Allahumma arham
al-muslimin wal muslimat, minta Allah kasihan belah beri rahmat kepada orang mukmin dan orang muslimat, hingga seterusnya. Setiap-tiap doa yang didoa oleh orang-orang yang soleh dengan secara umum, maka orang tak sembahyang tak termasuk. Jadi maknanya walaupun doa itu, perkataan doa itu umum, segala orang Islam. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Minta Allah Ta'ala ampun akan segala dosa-dosa bagi orang Islam dan lelaki dan perempuan. Tetapi lelaki mana? Orang Islam mana? Orang Islam yang bersembahyang. Orang Islam yang tidak sembahyang tak masuk di dalam doa kita. Itulah maksud katanya, tiada baginya habuan pada doa segala orang yang salihin. Sebab kita adanya tengah-tengah kita sedang tidur itu ada ampunan dosa. Boleh jadi begitu. Sebab apanya? Sebab ketika kita tidur itu mungkin pada masa itunya ada orang-orang yang soleh, orang yang qiyamul lail, dia bangun tengah malam, dia sembahyang hajat, sembahyang tahajud, sembahyang witir, apa dia. Selepas tu dia berdoa. Lepas tu selepas pada dia doa, di dalam doa dia tu ada sebut Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Maka dosa kita pun dia ampun juga walaupun kita sedang tidur. Tetapi kalau dia tidur dengan tak sembahyang, maka tak masuklah, tak dapatlah doa. Tak masuk, tak dapatlah ampunan dengan sebab doa orang yang soleh. Sebab itulah ini yang keenam ni, kita mestilah masalah sembahyang tu setengah-setengah tu minta tolong solat hajat, minta tolong sembahyang hajat untuk tunaikan hajat dia. Minta tolong apabila dapat jumpa dengan orang-orang yang soleh, kita minta tolong doa ke saya juga, kongsikan saya dalam doa. Maka boleh kita berdoa, boleh. Tetapi sekiranya kalau orang itu tak sembahyang, maka kalau kita berdoa pun tak diterima. Jadi tak masuk. Kalau kita berdoa, dia sendiri pun berdoa, Tuhan tak terima. Kalau orang lain berdoa kepada dia pun, Allah Ta'ala tak terima akan doa. Jadi tak masuk dalam doa yang baik daripada orang yang soleh. Itulah 6 perkara yang jadi dendaan bagi dia, bagi atas orang yang tak sembahyang pada masa hidup dunia. Adapun 3 yang mengenaikan dia tak kala mati. 3 perkara denda pula yang mengenai, yang menimpaikan dia tak kala dia tu mati. 3 tu, maka yang pertama bahwasanya mati ia hal keadaan hina. Mati dia dalam keadaan hina. Ini maklum. Dia boleh tengoklah sambutan apabila seorang yang mulia, apabila dia mati, banyak orang yang minta ampun, orang yang baca Fatihah hadiah ke dia, orang yang minta ampun ke dia. Ramai orang yang datang pada kematian dia, ramai orang yang menghantarkan dia sampai ke kubur. Tetapi kalau dia tu tak sembahyang, maka mati dia tu dalam keadaan kehinaan. Tidak dihormati oleh orang yang hidup. Kita boleh tengoklah tanda-tanda dia. Dan yang kedua bahwasanya mati ia hal keadaan lapar. Ni Zuhir tak payah hurai banyak. Mati dia tu dalam keadaan lapar. Dan yang ketiga mati ia hal keadaan dahaga. Dan jikalau dituangkan dia akan segala air laut dunia sekalipun, nescaya tiada puas daripada dahaganya. Jadi itu satu azab, satu seksaan yang Allah Ta'ala bagi mengenai kepada dianya, mati dalam keadaan lapar. Walaupun belum nak mati itu dia dah makan kenyang sekalipun, tetapi hampir-hampir nak mati itu terasa lapar. Begitu juga apabila hampir-hampir nak mati dia tu dalam keadaan dahaga. Walaupun diberi minum sebanyak-banyak air di laut pada dunia ini sekalipun tak memuaskan dahaga.
Sebab itu ini pada sebab apa sini jadi satu perkara yang didendai oleh Allah Ta'ala. Walaupun pada zahir kita dah beri minum kepada dia, pada zahir kita dah beri makan kepada dia sekalipun tak habis, tak lepas daripada lapar, tak lepas daripada dahaga. Dan adapun adapun tiga yang mengenaikan dia di dalam kubur. Tiga perkara pula yang mengenai, yang menipai kepada dia, kepada orang yang bermudah-mudah dengan sembahyang dalam kubur pula. Maka yang pertama dipicikkan oleh Allah atasnya akan kubur. Jadi kubur itu menghimpitkan dia. Dipicikkan oleh Allah atasnya akan kuburnya. Dan dihimpitkan dihimpitkan dia hingga berselisih segala rusuknya. Jadi satu seksaan yang berat pada masa dia dalam kuburnya, dipicikkan, disempitkan, lawan bagi meluas. Kita selalu berdoa Allahumma wasi' qabrahu, wasi' qabrahu, meluas oleh Allah Ta'ala akan kuburnya. Kita selalu minta doa begitu kepada orang-orang yang mati. Tetapi kalau dia mati dalam keadaan tak sembahyang, kubur dia tu jadi sempit, jadi picik, dan dihimpit oleh tanah-tanah kubur akan badan dia, sekali dengan dada-dada dia lah, sehingga tulang rusuk dianya jadi berselisih, jadi masuk tengah kepada setengah. Jadi berselisih, jadi masuk begini. Sebab tulang rusuk dia tu jarang macam sikat. Maka apabila dihimpit tu jadi rapat tu hingga masuk oleh setengah tulang rusuk kepada setengah. Jadi macam kita buat jari begini. Itu jadi selisih, jadi masuk gitu. Itu jadi maknanya Allah Ta'ala tak beri jadi patah tulang rusuk dia. Tetapi tulang rusuk dia tu jadi rapatnya begitu. Dan yang kedua, dinyalakan atasnya akan api yang berbalik-balik ia di dalam baranya siang malam. Denaan yang keduanya ialah dinyalakan api. Ni pun ada satu doa apa kita baca ketika kita berdoa solat jenazah. Allahumma la taj'al qabrahu hufratan min hufaratin niran. Kita ada berdoa kita, Allahumma la taj'al qabrahu, ya Allah jangan jadilah kubur dia ini hufratan, satu lubang, satu lorong, min hufaratin niran, daripada lubang-lubang api neraka. Maka bagi mereka yang tak sembahyang, maka dinyalakan api di dalam kuburnya. Dinyalakan atasnya, atas orang yang bermudah-mudahkan dengan sembahyang itu akan api. Api mana? Api yang berbalik-balik ia api di dalam baranya. Tak, salah baca. Api yang berbalik-balik. Kita berhenti sekejap. Api yang berbalik-balik ia di dalam baranya. Ia orang yang bermudah-mudah dengan sembahyang. Di dalam baranya bara api. Api yang berbalik-balik. Dia api apabila dia menyala kuat. Kita tengok macam dia tu gelombang. Api itu nyalaan api itu apabila dia kuat, kita bakar kayu ke, kita bakar apa-apa, apabila dia menyala kuat tu, lebih-lebih lagi pupuk di angin, ditiup oleh angin tu, maka nyalaan api dia tu akan jadi berbalik-balik, jadi semacam apa, berombak-ombak. Itulah maksud katanya berbalik-balik, api yang berbalik-balik. Bukan macam api yang kita nyalakan gas di dapur tu.
Itu sekadar naik begitu saja, tidak berbalik-balik. Tapi api itu kalau dia banyak, kita nampak jadi gelombang, jadi berombak, begitulah katanya berbalik-balik. Ia orang yang bermudah-mudah dalam kubur. Selain itu, bermudah-mudah dengan sembahyang dalam kubur tu, duduk dalam bara api itulah. Dinyalakan atasnya akan api siang dan malam. Maksud siang dan malam tu sepanjang masa. 24 jam setiap hari siang malam, setiap hari siang malam. Sebab sabit pada hadis katanya, apabila orang itu ahli neraka, mati dalam keadaan berdosa, tidak diampun, lebih-lebih lagi tinggal sembahyang, Allah Ta'ala jadikan kubur dia itu satu lubang, satu lorong daripada neraka. Maknanya di kubur dia tu ada satu lorong yang bersambungan dengan neraka. Kubur dia tu ada bersambungan, seperti kita sambung pipe air masuk ke rumah. Kita sambungkan pipe air masuk ke rumah. Tapi tepat ladungan air tu duduk jauh daripada rumah kita. Tepat sama juga dengan elektrik tu, tepat ladungan elektrik tu jauh daripada rumah kita. Tetapi apabila kita sambungkan wayar elektrik tu, maka dalam rumah kita ada elektrik. Gitu juga dalam rumah kita ni, apabila kita sambung pipe air, maka dalam rumah kita tu ada air. Kita buka, keluar air. Kita buka pipe dia, pilih dia, keluar air. Maka di kubur pun begitu juga. Allah Ta'ala sambungkan satu lorong daripada neraka masuk ke kubur dia. Sebab itulah katanya, dia menyalakan api ke dalam kubur dia. Dan yang ketiga, yang berlaku dalam kubur juganya, dikerasi oleh Allah, atasnya oleh ular. Ular itu yang dinamakan dia kan, ular itu Asy-Syuja'ul Aqra. Dua matanya daripada api dan segala kukunya daripada besi. Panjang tiap-tiap kukunya perjalanan 100 hari. Maka berkata ia baginya, akulah Asy-Syuja'ul Aqra'. Dan suaranya seperti guruh yang mursik. Dan berkata ia baginya, telah menyuruhkan daku Tuhanku bahawa pukulkan di kau, kerana menghilang engkau akan sembahyang subuh, daripada subuh hingga zuhur. Tengok. Jadi yang ketiganya, dikerasi oleh Allah ke atasnya akan ular. Maknanya Allah Ta'ala suruh akan seekor ular masuk dengan dia, pergi kepada dia. Itu makna mengerasi, mempaksai oleh Allah Ta'ala akan seekor ular. Seekor ular itu ya katanya dinamakan dia kan ular, seekor ular itu Asy-Syuja'ul Aqra'. Ular ni tidak ada pada dunia. Tapi ular itu yang mengazabkan orang tak sembahyang dalam kubur tu, ular tu panggil nama dia Asy-Syuja'ul Aqra'. Jadi Allah Ta'ala paksakan ada seekor ular pergi kepada dia. Ular itu nama dia Asy-Syuja'ul Aqra'. Lepas tu bersama dia tu nanti kita bayang tengoklah. Dua mata ular itu daripada api. Dua matanya daripada api. Maknanya mata dia tu ialah api. Dua biji mata dia tu daripada api. Dan segala kukunya dia ada kuku macam kita tengok dalam apa Cina tu, apa dia, naga dragon. Dia ada kaki, lepas tu di kaki dia tu ada kuku.
Ular macam itulah. Jadi maknanya ular ni ada kaki. Apa tu kaki dia tu ada kuku pula. Dan kuku dan segala kukunya daripada besi. Jadi maknanya kuku daripada besi, mana kuku dia tu ialah besi. Ya, kukunya daripada besi. Macam katanya pisau daripada besi. Mana pisau tu ialah besi lah. Pisau, cicin daripada perak. Mana cicin tu ialah perak. Cicin daripada emas. Mana cicin tu ialah emas. Itu mana cicin daripada emas. Mana cicin emas. Mana dari cicin tu kita nak kata emas pun boleh. Kuku dia tu ialah daripada besi. Mana kuku besi. Panjang tiap-tiap kuku. Panjang tiap-tiap kuku. Satu kuku dia tu panjang dianya. Perjalanan 100 hari. Kalau kita berjalan tu 100 hari. Tengok kalau kita berjalan kaki 100 hari, maka berapa jauh? Kalau kita tilik kepada masalah masafatul qasar, katanya kita nak boleh qasar itu 2 marhalah. 2 marhalah, maka 2 marhalah itu ialah kita berjalan kaki, pada masa sehari dan semalam. Sehari 1 hari 1 malam. Maka lebih kurangnya 90 km itu sehari. Lepas tu kalau 100 hari kita gandakanlah. Kita gandakanlah berapa jauh. Bukan 1 inci, 2 inci saja tu dah kuku dia. Itu pun dah sakit. Kalau dia kalau kena kuku dia tu. Maka apabila dia datang kepada kubur, kepada orang yang tak sembahyang di dalam kubur tu, bercakap, maka berkata ia ular tadi. Baginya, bagi orang yang tak sembahyang di dalam kubur, akulah Asy-Syuja'ul Aqra. Dia mengenalkan diri dia. Dia masuk, apabila sampai kepada tempat orang tu, dia mengenalkan diri dia dengan kata akulah Asy-Syuja'ul Aqra. Ketika dia kata begitu, ketika dia mengenalkan diri dia dengan kata dia ni ialah Asy-Syuja'ul Aqra, dan suaranya ketika dia bercakap bersama dengan orang yang dalam kubur tu, suara dianya kuat tak kuat seperti guruh. Guruh yang mursik, yang kuat suara. Dia guruh ni kalau berlaku jauh-jauh daripada kita tak begitu sangat. Tak mengejutkan kita kan. Tetapi kalau guruh yang berlaku dekat tepi-tepi rumah kita ni, dekat-dekat kita, memang teranjaklah kita. Guruh yang mursik, yang kuat, yang sangat terkuat suaranya. Dan berkata ia ia ular tadi. Baginya, bagi orang yang di dalam kubur, telah menyuruhkan daku Tuhanku. Dia yang pertama dia mari, pertama kali dia datang tu dia mengenalkan diri dia. Kemudian selepas pada dia mengenalkan diri dia itu dia beritahu pula apa tujuan dia datang. Apa tujuan dia datang? Maka katanya dia datang pada kali ini kerana Allah Ta'ala menyuruhkan dia, kerana Allah Ta'ala perintah kepada dia untuk datang. Itu maknanya, dan berkata ia baginya telah menyuruhkan daku Tuhanku. Suruh buat apa? Bahawa dipukulkan dikau. Allah Ta'ala suruh dia datang untuk nak pukulkan orang yang tak sembahyang tadi. Pukul apa sebab? Nak pukul tadi tu apa sebab? Kerana menghilang engkau akan sembahyang subuh. Kerana menghilang engkau akan sembahyang subuh. Kerana engkau tak sembahyang subuh.
kerana kerana menghilang engkau akan sembahyang subuh, maksudnya kerana engkau tak sembahyang subuh pada suatu hari. Pukul tadi, pukul daripada subuh hingga zuhur. Pukul daripada sakut dengan dipukul. Pukul tadi. Pukul daripada subuh, maknanya mulai daripada subuh, waktu subuh hingga waktu zuhur. Jadi maksudnya begini. Dengan sebab dia maksudnya dia akan cerita panjang tu, maksudnya begini. Apabila tak sembahyang satu waktu. Contohnya di sini dia tanya kalau tak sembahyang subuh, maka dipukul mulai di waktu subuh sampai masuk waktu zuhur. Dipukul, sentiasa pukul, berterusan pukul sehingga masuk zuhur. Maka zuhur tu tengok pula, zuhur itu sembahyang ke tidak. Kalau zuhur tu tak sembahyang, pukul pula. Mulai pada waktu zuhur sampai waktu asar. Maka asar tu tengok pula. Kalau dia tak sembahyang asar tu juga, maka mula pukul daripada waktu asar sampai maghrib. Kalau maghrib itu tengok, kalau dia tak sembahyang pulaknya, maka daripada maghrib sampai ke isya dipukulkan. Terus-terus sampai ke isya. Maka isya itu kalau tak sembahyang isya tu pula dipukulkan dia sehingga masuk waktu subuh. Subuh tu pula kalau tak sembahyang dipukul dia terus-terus sampai ke zuhur. Mana begitulah. Itu maksudnya. Itu maksud dia akan cerita ringkasannya begitu. Jadi kalau tak sembahyang subuh, dia mula pukul waktu subuh sampai, yang maknanya pagi sampai tengah hari. Lepas tu kalau tak sembahyang, kalau tak sembahyang zuhur, maknanya mulai pada tengah hari, maknanya masuk waktu zuhur sampai petang, ialah waktu asar. Hingga begitulah. Kalau seumur hidup dia tak sembahyang, maknanya berpanjangan. Selama sehingga dia dibangkit. Itu maksudnya daripada subuh hingga zuhur. Pukulkan dikau kerana menghilangkan sembahyang subuh itu mulai daripada waktu subuh berhenti di zuhur. Hingga zuhur. Maknanya selama mana tak masuk waktu zuhur, tak berhenti. Dan aku pukulkan dikau kerana menghilang engkau akan sembahyang zuhur, dengan sebab engkau tak tinggalkan sembahyang zuhur, pukul daripada zuhur hingga asar. Maknanya terus mulai pada zuhur sampai ke asar, itu dipukul berterusan, pukul tak berhenti sepanjang waktu zuhur. Dengan sebab dia tak sembahyang zuhur. Mudahnya begitulah. Kalau tak sembahyang asar, maknanya dipukul dia tu sepanjang waktu asar. Dan aku pukulkan dikau kerana menghilang engkau akan sembahyang asar. Mula pukul tu bila? Daripada asar, daripada permulaan waktu asar sehingga masuk waktu maghrib, hingga maghrib. Jadi maknanya kalau tak sembahyang asar, pukul dalam waktu asar. Dan aku pukulkan dikau kerana menghilang engkau akan sembahyang maghrib, kerana engkau tak sembahyang maghrib, daripada maghrib hingga isya. Jadi maknanya pukul dia tu lama mana? Sekadar waktu maghrib. Kalau tak sembahyang maghrib. Dan aku pukulkan dikau kerana menghilang engkau akan sembahyang isya, kerana engkau tak sembahyang isya, daripada isya hingga subuh. Lepas tu kalau berapa hari dia tak sembahyang. Maknanya kalau sehari semalam tak sembahyang, maknanya penuh-penuh 24 jam tu dipukul. Tidak ada masa berhenti daripada pukul tu, tidak. Sekiranya kalau sehari semalam dia tak sembahyang, maknanya mulai daripada subuh sampai zuhur pun tak sembahyang, dipenuh waktu zuhur dengan pukul. Kalau asar tak sembahyang, dipenuhkan waktu asar dengan pukul. Kalau sembahyang maghrib pun tak sembahyang, dipenuhkan waktu maghrib dengan pukul. Isya pun begitu juga. Dan tiap-tiap pukul ia akan satu pukul tenggelam manusia yang dipukulnya itu dalam 7
hasta. Satu pukulan dia tu kuat tak kuat. Dia kalau kita pukul tu tak tidak apanya tak begitu kuat. Kalau sama-sama kita pukul, kalau kita tengok orang yang tengok kena apa, kalau seorang tu kena langgar di kereta kemasalan, itu pun dia jadi melayek, jadi terjauh, tak begitu sangat. Tetapi kuat pukulan dia nya, sekali pukul tu tenggelam dia tu 70 hasta masuk ke dalam bumi. Cuba kita nak tahu kuat tak kuat, cuba kita kita pegang satu biji batu, lepas tu kita hatam pada tanah. Kita pukul pada tanah, setakat mana dia tenggelam masuklah tanah, tak masuk pun. Itu batu keras. Badan kita bukan keras macam batu, tetapi kalau kita pegang, kita buat begitu, kita hatam pada tanah tu, maka batu tak tenggelam pun. Walaupun kita hatam sana itu sekuat-kuat sekalipun. Kalau nak masuk tu, kita ambil kayu, kita pukul dengan tukul, itu baru nak masuk dalam tanah. Itu pun nak masuk boleh sejekal, tu pun dah penat dah kita. Kalau kita tajamkan seputung kayu, kita hatam dengan umpama tukul, nak boleh masuk boleh sejekal, kalau tanahnya keras, itu pun dah penat. Tapi dia ni sekali pukul, tenggelam 70 hasta ke dalam bumi. Dia sekali pukul tu tenggelam dia, badan manusia tu masuk dalam tanah 70 hasta. Lepas tu dia tarik balik pula. Ambil naik pula, pukul pula. Tenggelam pula, ambil naik pula. Sakat mana seksaan dia. Itu katanya, dan aku pukulkan di kau kerana dan tiap-tiap pukul ia akan satu pukul. Mana sekali pukul dianya tenggelam manusia yang dipukulnya itu dalam 70 hasta, masuk ke dalam bumi 70 hasta. Sekali pukul. Maka memasuk ular itu akan kukunya di bawah bumi. Apabila dia pukul, tenggelam masuk dalam bumi 70 hasta. Bukan terlepas, maka ular itu korek naik pula. Maka memasuk ular itu akan kuku ular itu di bawah bumi. Macam kereta yang gali tanah itu, dia korek naik pula lah. Itu masukkan kuku dia ke dalam bumi, tarik naik pula. Dan dikeluarkan dia akan orang itu, dikeluar balik. Dikeluar, letak atas bumi, pukul pula. Tenggelam masuk dalam tanah pula, tarik keluar pula, korek naik pula. Maka sentiasa ia di bawah pukulan itu. Maka sentiasa ia orang yang meninggalkan sembahyang di bawah pukulan itu. Maksudnya sentiasa kena pukul. Di bawah pukulan maknanya sentiasa dia tu kena pukul hingga hari kiamat. Sehingga bangkit pada hari kiamat. Sehingga hari kiamat maknanya sehingga dia bangkit daripada kubur untuk nak pergi ke mahsyar. Di situ lepaslah dia tu daripada pukul. Jadi selama mana dia tidak selama mana tidak bangkit, tidak tiup sangkakala kali yang kedua, sentiasalah dia tu kena pukul oleh ular tu tadi. Sampai hari kiamat. Itu fardunya kalau orang itu sepanjang umur dia tidak sembahyang. Sembahyang umur dia tu tidak sembahyang, tapi kalau orang itu dia tinggal sembahyang satu waktu ke masalah atau dua waktu ke masalah, maka akan diseksa juga sekiranya kalau dia tak qada. Kalau dia tak qada, maka dipukul
seperti tadilah, kalau tak sembahyang zuhur, satu zuhur saja, maka dipukul dia semenjak pada waktu zuhur sampai waktu asar. Sekali pukul, satu masa sajalah. Tetapi kalau sembahyang dia tak pukul, begitulah sampai kiamat. Maka dengan sebab dengan tu berat sangat sesaan dia, maka katanya, maka kami berlindung dengan Allah Ta'ala daripada azab kubur. Mudah-mudahan kita semuanya dapat lindung daripada Allah Ta'ala daripada azab kubur yang begitu tadi. Agaknya beratlah sesaan dia. Maka ada satu tempat lagi, ialah kemudian daripada kemudian daripada bangkit pada hari kiamat. Maka untuk hari ini kita sekadar itu dulu. InsyaAllah minggu depan kita sambung pada kata, adapun tiga yang mengenaikan orang yang meninggalkan sembahyang pada hari kiamat itu, maka yang pertama, wallahu a'lam, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal